melepaskan tembakan semudah kelipan mata. Rayuan dan jeritan mangsa menjadi hiburan halua telinga. 17 tahun yang lalu, rumah teres 2 tingkat ini pernah menjadi tempat persembunyian penjenayah paling dikendaki, iaitu P. Kalimutu atau lebih dikenali sebagai Bentong Kali. Namun pada tanggal 29 Jun 1993, Bentong Kali bersama 2 kuncunya akhirnya tumpas apabila ditembak mati kira-kira jam 6.30 pagi. Tindak tanduknya mencabar kewibawaan polis. Mencabar atau zamankan. Berani, tangkap. You jaga. Itu saya mencabar dia. Kalau berani, malah cari saya. Dia seorang yang panas baran dan pantang ditegur. Pada satu sidang media, ketika itulah yang saya sendiri buat liputan, atau zamankan sendiri telah memberi nombor telefon bimbitnya kepada orang ramai, minta media edarkan. Bukan secara personal nak mencabar polis. Ini dia punya dia punya keangkuhan dia lah. Antara yang telefon itu termasuk Kalimutu sendiri. Kalimutu menelpon, mencabar atau zamankan. PA saya yang dia telefon. Saya ni mungkin bermaksud tak maksud, entahlah, dia kata, kalau awak berani awak pergilah cari dia sendiri. Awak telefon dia lah. Jadi dia pun telefon kepada saya. Berasal dari Bentong Pahang, P. Kalimutu lebih dikenali sebagai Bentong Kali. Aktiviti jenayah anak ke-8 daripada 11 adik-beradik itu bermula di Bentong sejak usia belasan tahun lagi. P. Kalimutu ialah seorang yang terlibat dengan berbagai jenis jenayah, daripada jenayah jalanan, iaitu misalnya samun tepi jalan, peras ugut, juga terlibat dalam pelibatan dadah. Itu dikatakan dia atau didakwa mempunyai makmal dadah. P. Kalimutu mula bergiat aktif dengan kegiatan jenayahnya apabila menyertai kumpulan kongsi gelap Cina di Bentong, Geng 04. Dia juga dikatakan terlibat mengumpul mereka yang berkecimpung dalam bidang jenayah ini sebagai pengikut setia, iaitu terdiri daripada kawan-kawannya, kenalannya, malah dikaitkan juga dengan teman wanitanya. Dia memang cuba mengongkong perniagaan pengedaran dadah. Kalimutu Pakirisami adalah seorang pembunuh yang suka memperlekehkan undang-undang dan kematian adalah galang ganti bagi rasa marahnya. Sebab dalam bidang jenayah, kita tahu orang buat jenayah ni sebab dia pilih laluan tu. Orang lain pun ada mengalami masalah tu tetapi tidak menggunakan kemarahan, kekecewaan tadi untuk menyakiti orang lain. Sebaliknya kalau penjenayah ini, dia buat satu untuk melepaskan kemarahannya kepada sasaran yang menjadi pengganti sumber kemarahannya. Kita tak boleh jadi satu masyarakat moden yang mencipta lesen untuk penjenayah. Asal ada penjenayah ganas seperti ini, kita anggap dia tak siuman atau mengalami masalah jiwa. Sedangkan semasa dia buat tadi, dia mendapat kepuasan dengan hasil karyanya, kalaupun dalam konotasi negatif, iaitu jenayah. Kekejaman Bentong Kali tidak memerlukan alasan untuknya membunuh sesiapa sahaja yang tidak disukai. Kalau orang itu tak siuman atau mengalami gangguan jiwa, mana mungkin dia tahu pistol boleh menyebabkan kematian? Kenapa tak pakai parang? Kenapa tak pakai racun? Kenapa tak pakai kayu? Kenapa pilih pistol? Sebab dia tahu dia boleh digunakan untuk membunuh. Pernah berkahwin pada usia 18 tahun dan mempunyai banyak lukisan tatu di badan dan tangan, Bentong Kali cenderung menembak mangsanya dari jarak dekat. Sesiapa sahaja yang dianggap ancaman dan musuh akan dicederakan, termasuklah anggota polis. Tak semua kongsi gelap. Cuma kongsi gelap yang dianggota oleh kaum India lah. Kaum India, ya. Dia memang teror.
Pernah menjadi penghuni penjara Kuantan dan Pudu, Bentong Kali juga telah ditahan di Pulau Jerjak mengikut ordinan darurat pada Julai 1985. Namun 2 tahun kemudian, dia kembali bergerak aktif dengan kumpulan kongsi gelapnya. Lepas tu dia datang Kuala Lumpur, dia memasuki satu lagi geng 08 pula. Geng ni diketuai oleh kumpulan Cina lah. Dia jadi salah seorang kencu. Sebelum dia sendiri menubuhkan geng 04 di Kuala Lumpur. Segenap pelusuk Malaysia ini kecoh. Kecoh kenapa? Mereka tidak pernah lihat penjenayah yang begitu komited menjayakan jenayahnya. Dia tak kira ada atau tidak provokasi sama ada daripada pihak berkuasa, ada atau tidak provokasi daripada orang awam, tetapi dia dengan bangganya terus menjalankan kekejaman dia. Memang itu, dia nak kontrol itulah, nak tunjuk supaya orang takut pada dia. Ini mafia style ni. Supaya tidak orang mencabar dia. Ceras awal pagi 7 Jun 1993, Bentong Kali sekali lagi mengenepikan undang-undang apabila K. Mutu ditembak mati ketika menegurnya yang sedang membuang air kecil di hadapan rumah peniaga roti canai itu. Pada 70-an kita ada penjenayah seperti Botak Chin. Botak Chin dulu dikenali sebagai Robin Hood, tidak dikenali sebagai seorang yang pembunuh. Kali Mutu pula berlainan sikit. Dia bunuh ikut suka hati. Nama Bentong Kali mula menjadi sebutan ramai apabila dikaitkan dengan pelbagai kes jenayah kejam. Aktivitinya dijalankan dengan bantuan ahli kumpulan kongsi gelap 08 dan 04. Bentong Kali juga pernah didakwa mengikut Akta Dadah Berbahaya, namun hanya dikenakan sekatan kediaman terhad selama 2 tahun di Kopeng, Perak kerana kekurangan bukti kukuh. Selepas 91 dan 92 dan awal 93, polis merekodkan sekurang-kurangnya 16 kes pembunuhan. Kalau penjenayah lain memilih sasaran, Bentong Kali siapa pun boleh jadi sasaran. Memanglah orang ramai dah berasa bimbang berkenaan dengan kegiatan Bentong Kali ini. Saya pun menerima telefon dan sebagainya. Dan itulah yang mendorong saya mengambil alih asal tugas mengkoordinasikan penyiasatan dan tindakan dan sebagainya. Selain mendapat sokongan penuh 2 pengikut setianya, Biliet dan Raup Guna, Bentong Kali turut dibantu teman wanitanya, Malati, yang bersekongkol dengan setiap kegiatan haram mereka. Jadi pernah kategorikan dia sebagai pembunuh upahan. Keberikutan ada 1-2 kes, termasuk 1 kes di Bangsa yang dikaitkan dengan Kali Mutu. Kita tak pasti sama ada betul Kali Mutu sebabnya, tetapi dikaitkan pembunuhan seorang ahli perniagaan. Lelaki berusia awal 30-an itu semakin agresif apabila menembak 5 lelaki di dalam sebuah kereta pada 19 Oktober 1992 di Petaling Jaya. Pada peringkat awal jenayah itu dilakukan, masih belum ada identiti siapa yang melakukannya. Hanya apabila siri-siri jenayah ini ditunjukkan dengan tanda tangan, ya, kalau dalam bidang kriminologi dipanggil signature of the criminal, menunjukkan ya, orang ini barangkali yang melakukan. Pada masa itu rantaian itu baru jelas. Tak lama kemudian kita dapat kenal pasti kereta yang digunakan oleh Bentong Kali, pukul berapa dia keluar masuk, apa yang dia buat, pukul yang mustahak, siapa bersama dia. Pihak berkuasa terus menghidu kegiatan kumpulan kongsi gelapnya yang sangat aktif di Segambut.